Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam Sumber Seminggu edisi 15 April 2022 bersama saya Faridah Amiratul. Isu utama minggu ini, lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ke Dubai tidak diuruskan dengan baik. Kementerian Luar Negeri KLN mengesahkan Duta Besar Malaysia ke Emiria Arab Bersatu UAE dan Konsul Jeneral Malaysia di Dubai telah dipanggil pulang atas kegagalan menyelaras urusan rasmi lawatan Perdana Menteri pada 29 hingga 31 Mac lalu. Tindakan sedemikian diambil kerana kedua-dua ketua perwakilan tersebut gagal menyelaras urusan dan pentadbiran logistik bagi lawatan Perdana Menteri sepatutnya berdasarkan prosedur operasi tetap SOP bagi lawatan peringkat tinggi di luar negeri menurut kenyataan Wisma Putra. Kenyataan tersebut menambah tindakan memanggil balik kedua-dua pegawai tersebut bukan sesuatu yang luar biasa. Jelas kementerian itu masalah tersebut tidak akan berlaku sekiranya penyelarasan dibuat lebih awal kerana kerajaan UAE telah menyediakan semua kemudahan kepada Perdana Menteri sehingga akhir lawatan. Semasa di lapangan terbang, kerajaan UAE diwakili Menteri Negara bagi Kecerdasan Buatan dan Ekonomi Digital Tuan Omar Sultan Al-Ulama yang turut menyampaikan undangan untuk menyampaikan ucap utama di sidang kemuncak kerajaan sedunia pada tahun 2023. Terdahulu, kegagalan pengurusan menyebabkan Perdana Menteri terpaksa menunggu lama di ruang ketibaan bagi urusan pelepasan pasport oleh Imigresen Dubai selain tiadanya liputan dan kawalan keselamatan yang sepatutnya disediakan untuk ketua negara lain. Kita teruskan dengan berita dari Parlimen mengenai isu Akta Anti Lompat Parti. Mesyuarat Khas Parlimen menyaksikan ahli Parlimen menyuarakan pendapat masing-masing mengenai kepentingan rang undang-undang RUU Anti Lompat Parti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, seramai 39 ahli Parlimen telah melompat parti pada pilihan raya umum ke-14. Katanya tindakan melompat parti membawa kepada ketidakstabilan politik, malah negara menyaksikan pertukaran 3 Perdana Menteri dalam satu penggal Parlimen. Mengulas lanjut, Wan Junaidi berkata tindakan ahli Dewan Rakyat yang bertukar parti menyebabkan rakyat hilang kepercayaan terhadap ahli politik. Antara yang menarik perhatian ialah ucapan Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pindaan perlembagaan RUU Anti Lompat Parti akan mengenepikan keputusan mahkamah terhadap ahli parlimen yang melompat. Beliau merujuk kes Nordin Saleh yang berlaku sebelum ini di Pulau Pinang dengan Mahkamah Persekutuan membenarkan beliau lompat ketika itu. Sementara itu, ahli Parlimen Padang Rengas Datuk Seri Nazri Aziz menggesa ahli Dewan Negara juga mestilah dimasukkan ke dalam Akta Anti Lompat Parti. Menurutnya, ini berikutan ada ahli Dewan Negara yang dilantik oleh satu parti dilihat beralih sokongan selepas pilihan raya umum ke-14 sebagaimana berlaku kepada segelintir ahli Dewan Negara yang dilantik Barisan Nasional Berpaling menyokong Pakatan Harapan. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata RUU Anti Lompat Parti akan dibentang di Parlimen pada sesi sidang Dewan Rakyat Julai ini. Tambahnya, kerajaan juga akan mewujudkan jawatan kuasa khas bagi memperincikan, menggubal dan meneliti pindaan RUU Anti Lompat Parti itu sebelum dibentang kepada Kabinet terlebih dahulu. Perkembangan politik seterusnya menyaksikan pemilihan PKR 2022 hingga 2025 dibarisi oleh muka-muka baharu. Antara jawatan yang hangat diperkatakan ialah timbalan Presiden dan Naib Presiden. Bagi jawatan kedua penting dalam organisasi PKR, timbalan Presiden menyaksikan pertembungan sengit akan berlaku antara Datuk Seri Saifuddin Nasution dengan Rafizi Ramli. Bagaimanapun, jawatan Naib Presiden memecah rekod apabila seramai 17 calon menawarkan diri untuk bertanding. Antaranya ialah Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari, Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun, Pengarah Komunikasi Fahmi Fazil, Ketua Wanita Fuzia Saleh, Setiausaha Organisasi Nik Nazmi Nik Ahmad, bekas pengurusi Perak Farhash Wafa Salvador, calon penyandang Naib Presiden Chang Lih Kang.
Bagaimanapun Adun Chua Michael Yu yang mengumumkan menarik diri daripada bertanding dengan alasan terlalu ramai calon. Seterusnya jawatan yang turut mendapat perhatian ialah Ketua Angkatan Muda Keadilan AMK yang menyaksikan pertandingan antara aktivis muda Adam Adli dan Ketua AMK Pulau Pinang Fahmi Zainul. Adam Adli bersama pasukannya yang dikenali sebagai seangkatan turut mencalonkan 4 lagi jawatan sebagai timbalan Ketua AMK dan 2 jawatan naib Presiden. Manakala Fahmi Zainul pula menyifatkan persaingan sihat itu sebagai perlawanan adik-beradik. Fahmi turut bersama pasukannya dalam pencalonan sebagai timbalan Ketua AMK dan naib Presiden AMK. Sementara itu bagi jawatan Ketua Wanita pula menyaksikan pertembungan antara timbalan Ketua Wanita Rodziah Ismail dengan Senator Fadlina Siddiq. Manakala calon timbalan Ketua Wanita pula ialah Juwairia Zulkifli, Napsiah Kamis dan Faizah Arifin. Antara perkembangan lain yang juga menghangatkan lagi pemilihan kali ini ialah penyertaan artis bagi pencalonan jawatan cabang iaitu Datuk Hans Isaac dan Ultimate yang bertanding bagi Ketua Cabang Ampang menentang calon penyandang Muhammad Kamri Kamarudin dan 5 calon lain. Bagaimanapun penyandang naib Presiden Nurul Izzah Anwar mengumumkan beliau tidak mempertahankan jawatan itu untuk memberi tumpuan kepada persiapan pilihan raya umum ke-15. Begitu juga dengan Tian Chua yang turut tidak bertanding peringkat pusat kali ini. Bagi Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim diumumkan menang tanpa bertanding. Dari politik kita ke mahkamah. Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bahawa lebih 109 juta ringgit dana Yayasan Akal Budi telah digunakan untuk kerja-kerja kebajikan membantu orang miskin dan melakukan amal jariah. Beliau tidak merekodkan semua sumbangan kerana berpegang pada prinsip Islam tangan kiri tidak tahu apa yang tangan kanan lakukan. Zahid berkata demikian ketika prosiding bela diri di hadapan Hakim Colin Lawrence Sekirah. Menurutnya ia berpunca daripada kelemahan teknikal setiausaha syarikat namun semuanya dilakukan kerana ajaran agama. Untuk rekod, Zahid menghadapi 47 kes pertuduhan iaitu 12 kes pecah amanah, 8 pertuduhan rasuah dan 27 pertuduhan penggubahan wang haram membabitkan berpuluh-puluh juta ringgit dana milik Yayasan Akal Budi. Terdahulu Ahmad Zahid berkata penubuhan yayasan adalah cetusan ideanya sendiri. Malahan di awal penubuhannya sebahagian besar dana yayasan adalah hasil sumbangan daripada gaji dan simpanannya. Selepas kes Mahkamah Yayasan Akal Budi, kita terus ke berita 1MDB. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak mendakwa pesalah sebenar di sebalik kerugian besar yang dialami 1MDB telah digugurkan daripada tindakan sivil. Bagaimanapun beliau masih dikekalkan sebagai defendant dalam saman berjumlah 8 bilion dolar Amerika dan menurutnya ia penyalahgunaan proses mahkamah. Najib membangkitkan perkara tersebut dalam pembelaan 4 muka surat saman sivil 1MDB terhadapnya dan 7 yang lain berikutan kerugian kewangan akibat dakwaan penyalahgunaan kuasa dan pelanggaran tugas fidusiari. Sebelum ini Najib menafikan setiap dakwaan terhadapnya melainkan yang telah diakui secara nyata. Najib berkata pembelaan itu difailkan tanpa menjejaskan haknya untuk memfailkan permohonan interlokutori lanjut seperti meminda pembelaan atau membatalkan keseluruhan saman. Saman berkenaan adalah satu daripada 22 tindakan sivil yang diambil oleh 1MDB dan bekas anak syarikatnya SRC International tahun lepas. Global minggu ini dimulakan dengan berita bencana alam yang melanda wilayah KwaZulu-Natal, Timur Afrika Selatan. Sekurang-kurangnya seramai 306 orang dilaporkan maut akibat bencana banjir dan tanah runtuh yang berlaku ekoran angin kuat dan ribut yang membadai negara itu. Sehubungan itu, pihak berkuasa tempatan dan pakar kaji cuaca meramalkan bencana dengan hujan dan angin kencang ini akan berlarutan selama beberapa hari
hari. Oleh yang demikian, penduduk setempat diminta agar segera mencari perlindungan dan berpindah ke kawasan lebih tinggi. Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa berkata, bencana pada kali ini telah mengakibatkan kerosakan besar terhadap nyawa dan infrastruktur yang menjejaskan semua lapisan masyarakat. Selain itu, Ketua Suruhanjaya Kesatuan Afrika Musa Faki Mahamat menerusi ciapan di laman Twitter turut mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa yang terlibat dalam bencana itu. Hujan lebat sejak beberapa hari lalu mengakibatkan struktur bangunan runtuh, beberapa jalan raya mengalami kerosakan dan bekalan elektrik terputus. Malah pasukan keselamatan termasuk anggota tentera terpaksa bekerja keras melakukan operasi menyelamat dan memindahkan penduduk yang terperangkap dalam situasi banjir. Seramai 29 orang dilaporkan cedera apabila seorang lelaki bertindak ganas dengan melepaskan tembakan di stesen kereta api bawah tanah Brooklyn pada jam 8.30 pagi Selasa lalu. Menurut laporan New York Post, pihak polis memaklumkan seorang penjenayah lelaki memakai topeng gas telah menyamar sebagai pekerja pembinaan dengan memakai jaket berwarna jingga berserta topi keledar hijau berjaya melarikan diri dari lokasi kejadian. Hasil siasatan awal mendapati suspek telah meletupkan peranti asap di stesen kereta api tersebut. Suspek juga telah melepaskan 2 bom asap ketika kereta api memasuki stesen 36 Street di Sunset Park. Sehubungan itu, ketika kereta api yang penuh sesak dengan pengunjung itu dipenuhi asap, suspek bertindak melepaskan 33 das tembakan ke arah penumpang sehingga mengenai 10 mangsa dan mengakibatkan 19 yang lain cedera. Mangsa yang dilaporkan mengalami kecederaan adalah 2 remaja berusia 15 dan 19 tahun serta seorang wanita hamil yang terkena tembakan di bahagian kaki. Susulan kejadian, polis menghalang orang ramai memasuki kawasan 36 Street dan Ford Avenue di Brooklyn. Baiklah, kita buka pentas arena minggu ini dengan pengakuan pelumba motosikal negara Hafiz Shahrin Abdullah bahawa kekurangan sesi pengujian jentera memberi impak permulaan kurang sempurna pada 2 perlumbaan pertama kejohanan Superbike Dunia WSPK di Litar Motoland Aragon, Spanyol baru-baru ini. Menurut Hafiz, kekurangan data pelumba lain juga menyebabkan beliau tidak berupaya memberi tentangan sengit. Pelumba berusia 27 tahun itu berharap pengurusan pasukan bertindak membantu dirinya mendapatkan kedudukan yang lebih baik dalam perlumbaan pada masa akan datang. Hafiz memaklumkan banyak pengalaman yang diperoleh terutamanya dari segi elektronik dalam kejohanan kali ini kerana ia berlainan dengan kejohanan dunia yang disertainya sebelum ini. Perlumbaan pertama Hafiz bagi musim ini kurang menyerlah kerana beliau gagal menutup sebarang mata selepas menamatkan saingan di tempat ke-21 sebelum naik satu anak tangga di tempat ke-20 pada perlumbaan kedua. Hafiz yang diberi julukan El Pescau akan kembali beraksi dalam perlumbaan seterusnya di Litar Essen, Belanda pada 22 hingga 24 April ini. Kita beralih kepada berita sukan di luar negara. Manchester United bersetuju untuk melantik pengendali Ajax Erik ten Hag sebagai pengurus kekal bagi menggantikan ketua jurulatih sementara Ralf Rangnick. Ten Hag akan mula bertugas sebagai pengurus sebaik saja Ralf Rangnick meletak jawatan daripada menjadi penasihat penghujung musim ini dengan kontrak selama 4 tahun. Kontrak Ten Hag bersama United itu dijangka sehingga tahun 2026. Dalam pada itu, Ten Hag turut meletakkan syarat kepada United iaitu memberikan dia bajet untuk membawa masuk pemain baru. Namun, tiada persetujuan bertulis atau sebarang pengumuman dibuat sehingga kini kerana Ajax masih lagi dalam proses memutamatkan keputusan dengan United.
Seterusnya kita ikuti perkembangan kes mahkamah tentang basikal lajak. Mahkamah Tinggi Johor Bahru menjatuhkan hukuman penjara 6 tahun serta denda RM6,000 ke atas seorang kerani wanita susulan kesalahan memandu secara melulu hingga menyebabkan kematian 8 remaja berbasikal lajak 5 tahun lalu. Ini sekaligus membatalkan keputusan Mahkamah Magistrate pada tahun lalu yang membuat keputusan untuk membebaskan tertuduh Sam Keating, 27 tahun daripada tuduhan tersebut. Tertuduh turut diperintah menjalani hukuman 6 bulan penjara jika tidak membayar denda selain hilang kelayakan memandu selama 3 tahun berkuat kuasa selepas selesai hukuman penjara. Keputusan itu dibuat Hakim Datuk Abu Bakar ketika membacakan keputusan rayuan kes berkenaan. Abu Bakar berkata pelbagai faktor diambil kira termasuk kepentingan awam serta hujahan pihak berkaitan dalam rayuan tersebut. Responden turut gagal menangguhkan hukuman penjaranya apabila hakim memerintahkan dia dipenjara mulai Rabu selagi tiada kebenaran Mahkamah Tinggi untuk rayuan penangguhan dibuat. Abu Bakar berkata pendakwaan berjaya memutuskan kes prima facie di akhir kes pendakwaan dengan Mahkamah Tinggi turut memerintahkan tertuduh untuk membela diri. Katanya mahkamah bicara juga terkhilaf dalam menimbangkan semula isu kes. Responden dalam pembelaannya menyatakan tidak nampak kumpulan basikal di tempat kemalangan dan ada kenderaan lain yang melanggar basikal mangsa sebelum melarikan diri. Namun versi ini tidak pernah ditimbulkan responden semasa kes pendakwaan. Oleh itu, mahkamah mengenepikan keputusan mahkamah bicara yang melepas dan membebas responden di akhir kes pembelaan. Mahkamah memutuskan responden bersalah dan disabitkan atas pertuduhan itu. 8 remaja yang terbunuh itu berusia antara 13 tahun hingga 16 tahun. Beralih kepada berita yang hangat diperkatakan warga maya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah menjalankan pemeriksaan terhadap jeti kayu bernilai RM50,000 di Kampung Muatap Miri Sarawak baru-baru ini dan mendapati tidak ada sebarang unsur rasuah dalam projek itu. SPRM Sarawak telah diarah untuk meneliti projek di bawah Jabatan Kerja Raya JKR negeri itu susulan dakwaan kos yang mahal seperti dibangkitkan orang ramai. Sebelum ini, JKR Sarawak menjelaskan kos projek jeti sepanjang 15 meter dan lebar semeter itu kerana menggunakan kayu belian. Ianya di bawah program transformasi luar bandar dengan anggaran berdasarkan jadual kadar JKR Sarawak pada tahun 2020 dengan kadar RM9,000 semeter cube bagi kayu belian yang lebih rendah daripada harga pasaran semasa. Terdahulu, JKR Sarawak baru-baru ini mengundang kritikan setelah memuat naik beberapa gambar di media sosial menunjukkan penyerahan jeti kayu baharu di Kampung Muatap yang didakwa menelan kos RM50,000. Susulan itu ramai yang menyuarakan keraguan terhadap mutu jeti tersebut dan ada yang mempersoalkan peruntukan yang tidak sepadan dengan hasilnya. Dari Sarawak kita kembali ke Semenanjung. Ramadan bulan penuh keberkatan bagi mereka yang menyedarinya. Justru program ziarah Ramadan yang dianjurkan sumber kini dengan kerjasama Perbadanan Menteri Besar Selangor MBI pada tahun 2021 diteruskan lagi tahun ini dalam usaha membantu mereka yang kurang berkemampuan. Menurut Ketua Tanggungjawab Sosial Korporat CSR MBI Ahmad Azri Zainal Nur, program bantuan kali ini adalah menyambung usaha MBI dengan kerjasama sumber kini. Program ziarah Ramadan sebelum ini bermula pada 21 Mei 2021 dengan menyantuni artis dan bekas atlet yang terjejas sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Antaranya bekas pemain bola sepak Selangor Azhar Syari, Mel Wings, Allahyarham Jimmy Screen, Hamid Gurka, bekas atlet Muhammad Radwan dan ramai lagi. Sumber kini dengan kerjasama MBI menyampaikan sumbangan wang tunai RM1,000 dan barangan keperluan asas kepada mereka. Untuk rekod pada 10 Disember 2021, Allahyarham Jimmy Screen meninggal dunia di Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang pada usia 50 tahun akibat masalah buah pinggang bocor. Semoga dengan sedikit sumbangan ini mampu memberi kegembiraan kepada mereka, terutamanya menjelang Aidilfitri nanti.